Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peminat-peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Apa khabar bis kita di rumah? Pastinya ketika ini Pagi Anik sedang menonton rancangan Rampai Pagi segmen Enak Rasa. Bertungguan sudah ni ya di depan TV dengan kertas dan alat perekam bis kita. Baiklah. Bersama saya lagi, Chef Hajah Faridah Haji Muhammad Taufik akan menunjukkan bagaimana cara-cara membuat resepi yang terkini. Hari ini, saya akan membawakan resepi talam serimu ke pulut hitam. Mungkin bis kita biasa mendengar talam serimuka, tetapi kali ini Ketani membuat talam serimuka pulut hitam dan saya akan menunjukkan cara-cara membuat talam serimuka pulut hitam, macam mana beras pulut dengan beras pulut hitam digabungkan. Baiklah, di sini adalah bahan-bahan lapisan bawah, iaitu beras pulut sebanyak 250 gram yang telah pun direndam lebih kurang 4 jam ataupun semalaman. Kemudian saya toskan airnya dan yang ini adalah pulut hitam ataupun beras pulut hitam yang telah pun saya rendam selama 1 jam. Kemudian saya rebus bersama 1 liter air ya. Dan di sini garam 1 sudu kecil, minyak makan. Saya lebih suka menggunakan minyak jagung ataupun canola sebanyak 2 sudu makan. Di sini adalah santan dan air. Baiklah, mula-mula sebelum saya menunjukkan cara-cara membuat lapisan bawah, apa kata saya menunjukkan bahan-bahan untuk lapisan atas. Lapisan atas di sini ialah tepung kastad sebanyak 100 gram, gula halus sebanyak 200 gram, air sebanyak 400 ml, air pandan sebanyak 400 ml dan santan sebanyak 400 ml, telur putih kuning sebanyak 5 biji dan di sini adalah garam 1 sudu kecil, alkaline ataupun air abu 1/4 dan paste pandan serta pewarna hijau. Jadi di sini sebelum Ketani memulakan, saya akan menunjukkan loyang yang akan digunakan ialah 10 kali 10 yang telah pun dialas dengan plastik. Pertama, Ketani akan memasukkan beras pulut yang telah pun ditoskan ke dalam kuali yang telah pun disediakan di sini ya. Sini adalah garam 2 sudu kecil tu garam tu untuk bukannya 1 sudu kecil tadi seperti yang saya katakan, tetapi 2 sudu kecil. Santan dan air. Jadi bahan-bahan ini kita tanak. Pastikan apabila bis kita memasukkan beras pulut dan bahan-bahan yang lain, hendaklah bis kita masukkan terlebih dahulu ke dalam kuali, barulah dinyalakan apinya. Kita gunakan whisk, yang ini whisk ada penonton di rumah. Kita kacau sehingga beras pulut ini pekat dan meletup-letup. Kita ni kacau, bukannya sampai naik uap, tetapi sehingga ianya agak pekat. Kita ni gaul perlahan-lahan, biar agar beras pulutnya tu tidak hangus ataupun ianya tidak terlalu melekat ke kuali yang sebelah bawah. Hendaklah kita pastikan kita gaul agar santannya juga meresap dan sebati. Fungsinya atau tipsnya, Ketani tanak terlebih dahulu santan ini. Ketani punya beras pulut itu kalau dimasak, ianya agak memutih, cantik dan santannya indah timbul ke atas. Itu tips lagi. Jadinya
santannya ianya masak dan sebatik. Jadi santan itu tidak akan mengeluarkan minyak dan ketan punya seri muka agak tahan, tidak cepat basi. Dan di sini minyak masak sebanyak 2 sudu makan, ketan letak dan gaul. Okey. Kenapa saya memasukkan minyak masak? Pastinya bis kita ada yang tertanya-tanya. Baiklah. Untuk ketan punya pulut tani, apabila ianya telah pun sejuk, pulut ketan ni dah kering. Pulut kita tak kering. Ianya akan lembut, tetap lembut. Dan nampak berlinang, berminyak cantik. Okey. Di sini saya akan meletakkan ke dalam loyang. Cantik ya. Dan diratakan pulut ini. Kemudian setelah ianya merata, kita kukus selama 15 minit sahaja. Pada penonton di rumah, ini adalah bahan-bahan lapisan atas. Kita akan membuat dan menyediakan untuk lapisan atasnya. Di sini adalah air santan dan telur. 5 biji telur ini kita akan masukkan ke dalam air santan dan digaul rata ataupun dikacau. Kemudian kita akan masukkan ke dalam mangkuk pengadun. Kita masukkan air pandan sebanyak 400 ml. Ini gula halus sebanyak 200 gram. Dan kita gaul rata. Sini garam. Saya masukkan pewarna hijau terlebih dahulu. Kemudian pes pandan, dia agak pekat. Walaupun warnanya sama, tetapi ia punya teksturnya berlainan. Kita gaul merata sehingga gulanya larut. Dan kita masukkan tepung custard sebanyak 100 gram. Cantik warnanya. Jadi digaul rata. Yang itu adalah step pertama. Untuk step kedua, selepas kita adun, kita tapis. Kerana kita hendak menepi-nepikan tepung yang ketan ni berkuntal-kuntal ataupun tu. Jadi pastinya penonton di rumah nampak sebab tu kita perlu tapis ianya. Selepas ditapis, kemudian kita akan masak atau ditanak sehingga naik uap. Dan terakhir yang di sini, pastinya tadi belum lagi ada yang dah pasti mana alkaline ataupun air abunya. Baiklah, setelah saya tapis, baru saya letak. Walaupun sekiranya sebelum menapis itu, bis kita meletak air abu juga boleh. Tetapi saya lebih suka selepas. Jadi kita gaul merata. Kemudian, jangan dulu dinyalakan apinya. Sebabnya kita tak nak kuali ketan ini panas. Apabila kita meletak ni, air adunan untuk lapisan atas satu menggelegak tiba-tiba. Jadi hendaklah bis kita masukkan terlebih dahulu ke dalam kuali. Artinya step yang ketiga ialah asas membuat talam. Hendaklah step ketiga ditanak sehingga naik uap dan nampak jeli-jelinya melekat pada whisk bis kita. Yang ini dipanggil whisk. Jangan seperti saya. So, waktu mula-mula belajar membuat kuih talam, whisk pun saya dah tahu. Padahal depan matan Tetapi andangnya, kalau sekiranya ketan ni mula-mula belajar, jangan malu. Yang ini hendaklah kita
masak sehingga naik wap. Bila saya tarik macam ni, dah ada jeli-jelinya agak banyak, tidak cair dan tidak pekat dan ada buih-buih tu sedikit, artinya ketan ni punya lapisan atas sudah okey. Dan ditarik lagi, banyakkah tu? Jadi tutup dan kita tengok kekukusan ketan ni. Mungkin sudah 15 minit ni, yang memang sudah masak lapisan bawah. Dan lapisan atas ni akan ketan dituangkan ke atas lapisan bawah. Ya, kita kembali selepas ni apabila ketan mengambil keluar daripada kukusan tadi punya lapisan bawah pulut tadi. Ya, penonton di rumah, inilah dia lapisan bawah pulut beras pulut tadi yang sudah pun dikukus selama 15 minit. Jadinya nampak berlinangan sebabnya tips tadi yang saya bagi arah bis kita, minyaknya dimasuk selepas ditanak, diletakkan minyak sebanyak 2 sudu makan dan digaul. Kita nampak kan, nampak lembut dan berlinang, minyaknya berkilat cantik. Jadi pulut hitam macam mana ketan ni menggaulnya ke dalam beras pulut yang ini yang telah pun direbuskan. Saya akan tarik keluar. Saya lebih suka macam ni. Okey, pulut hitam digaul bersama. Yang mungkin di rumah masa mula-mula Indah terfikir macam mana tu talam serimuka pulut hitam. Sekarang saya akan tekan-tekankan. Ini plastik yang telah pun saya oles bersama minyak masak sedikit. Dan saya akan letak di sini dan tekapkan. Tengok. Cantik tak? Cantik. Jadi kemudian ketan ni tekan sedikit. Yang ini lapisan yang telah pun ketan ni tanak tadi, lapisan atas. Kita kacau terlebih dahulu sebab jeli-jelinya tu biar ianya merata. Kemudian kita masukkan ke atas lapisan bawah iaitu lapisan pulut beras pulut bercampur pulut hitam. Ketan ni sanggak. Kita letak spatula ni agar ianya tidak terus ke satu tempat sahaja apabila dituangkan. Jadi saya letak seperti ini. Baiklah. Cantik. Inilah yang sudah siap lapisan atas. Kemudian kita akan kukus sebanyak 25 ke 30 minit. Dan kita kembali selepas ini. Kita masukkan dulu dalam kukusan. Letak aluminium foil, ditutup. Kemudian kita kembali selepas ini. Ada di rumah, inilah dia talam serimuka pulut hitam. Alhamdulillah, tengok di atasnya, surface lapisan atas cantik berkilat. Dan lapisan bawah, itulah dia beras pulut bercampur dengan pulut hitam. Jadi pastinya ada di rumah mungkin telah pun melihat dan mencatat resepinya tadi, apa yang saya tunjukkan. Tetapi yang mana tidak sempat merakam apakah bahan-bahannya, bolehlah melayari Instagram Rampai Pagi bersama saya, Chef Mira Putra. Jangan lupa untuk menyaksikan resepi-resepi yang terkini di segmen yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.